Wa qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi mirasus samawati wal ard. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, bagi Allah jualah hak milik segala miras langit-langit dan bumi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'allamul faraid wa alamu hannas. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarlah ia kepada orang lain. Yang saya sebut dua dalil ini menunjukkan bahawa peri pentingnya kita mesti mengetahui ilmu faraid. Kerana apa? Ia akan berkait dengan apa yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Sebab dia membincangkan bab pusaka. Bab pusaka ni kita kena tahu maksud pusakanya apa. Pagi ni insya-Allah kita bincang pusaka, bukan saka. Kan? Satgi sambil-sambil dengar nanti kan duk pejam celik dengar saka saja kan. Seperti kita pagi ni tajuk pusaka. Kan? Dan sidang penonton yang sedang menonton ni, sekarang yang sedang bercuti ni, negeri-negeri bercuti macam Johor, Kelantan, Kedah, Terengganu, yang ada masa bolehlah menonton. Sahabat-sahabat kita di negeri-negeri lain pun kalau yang ada masa berkesempatan boleh menonton bersama. Kita nak bincangkan perbincangan yang jarang kita kupaskan, ataupun kalau di Masjid Surau jarang nak membincangkan isu-isu berkenaan ini. Sebab apa? Dia berkaitan dalam ilmu faraid. Dan ilmu faraid ini berkaitan dengan ilmu kira-kira. Maka di sini kalau kita lihat apabila berlaku kematian, dari segi tuntutan dalam membicarakan pusaka bagaimana. Kalau kita di sini kita kena lihat bila seseorang itu mati, dia meninggalkan harta. Ada harta yang ditinggalkan itu, maka dia ada waris. Maka ada hak waris di situ. Sebab itu dalam kita nak bincang harta pusaka ni, dia boleh jadi silap-silap, boleh menjadi kewajipan pula kena buat bicara tersebut. Kerana apa? Mungkin di situ ada waris yang dhaif, waris yang miskin, yang memerlukan harta tersebut untuk kelangsungan hidup. Yang ni kita kena faham. Tuntutan itu kena lihat di situlah. Mungkin ada setengah-setengah waris rasa macam tak apalah, kami semua adik-beradik ada harta, nanti dia pandai-pandai. Dia jadi masalah lain pula. Masalah apa? Harta pusaka itu tidak dimanfaatkan pula. Maka bila tidak dimanfaatkan menjadi kerugian. Maka sia-sialah si mati kalau harta itu tidak dimanfaatkan. Sekurang-kurangnya kalau waris pergi bicara, selesaikan dahulu kes pusaka dan sebagainya. Sekurang-kurangnya kalau harta itu dapat dimanfaatkan kepada waris-waris untuk kelangsungan hidup, kita berharapkan itulah sebagai amal jariah kepada si mati. Yang ni kita kena tahu. So maka di sini dalam kita nak menguruskan pusaka tu, kita kena kalau boleh segerakan semampu yang boleh. Itu bab pusaka. Jangan duk kita kata tanah kubur masih merah. Biasa dia dengar. Tu ayat skrip drama tu. Dia tak sebut lagi tanah kubur kali hijau. Nasib baik tak sebut kali tu kan. Tapi realitinya begitulah. Sebab tu kita kalau nak bincang bab pusaka ini, kena kalau boleh jangan tangguh-tangguh. Kita jangan tangguh-tangguh sebab kita bimbang yang kita sebutkan tadi. Dia takut pelapisan itu berlapis yang banyak, dan bila berlapis yang banyak dia menjadi kepayahan pula kepada waris-waris yang lain untuk menguruskan itu. Makin sukar lagi nak. Ya, betul. Maknanya kalau dah jadi macam kes kalau dah berlapis tu, maknanya betul. Dia bukan lagi peringkat awal dah sebenarnya dah. Betul. Dah jauh begininya. Betul, jauh panjang cerita. Dia bila bincang kat pusaka ni, dia perlukan ada dua perkara yang perlu ada. Pertama kesabaran, kedua pengorbanan. Nak bincang pusaka ni dia kena ada kesabaran. Sabarnya apa? Kena bersabar dengan ahli-ahli waris sebab tajuk kita ni nak pastikan jaga silaturahim. Kan? Jangan tamak haloba kan, supaya apa? Tidak gugat silaturahim. Kena sabar dengan macam-macam perangai waris ni. Kena pula waris kita terdiri pada pakcik-makcik pula, lagi banyak kena sabar. Yang uruskan pula. Yang uruskan kita pula, anak saudara pula. Kan, pakcik kata aku makan garam lebih dulu pada kau. Itu jadi darah tinggi banyak tu. Kan? Itu kena sabar. Yang kedua, pengorbanan mesti kena ada. Sebab apa? Bila kita nak mohon sesuatu, ialah permohonan bicara dan sebagainya, semua melibatkan kos. Kan? Katalah kita nak pergi buat ceraian rasmi, kena bayar. Lepas tu kita nak bayar cukai tanah yang lebihan-lebih yang masih ada tunggakan, kena bayar juga. Siapa nak keluarkan duit? Kalau tak kita yang memulakan dahulu untuk pengurusan pusaka tu, kita lah kena keluarkan duit dahulu. Itu antaranya kena bersabar, banyak sabar, kena banyak berkorban. Sabar dan berkorban. Kalau tak berkorban, kita terkorban. Itu je ceritanya.